Halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fis thawabi tami'a. Dan akan Allah aku harap pada menerima halnya memberi manfaat, ya, dengannya, yakni dengan risalah Jauharatit Tauhid yang berkehendak pada pahala halnya halaba. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Jauharatit Tauhid, yakni nazam matan ilmu tauhid yang dikarang oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Kita sambung lagi pada kata dianya wallaha arju, dan Allah Ta'ala jualah aku harap. Ini dia panggil taqdimul ma'mul yu'dhinu bil hasri, ataupun kalau kita mengaji ilmu balaghahnya taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra, mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang. Biasanya arjullaha, aku harap akan Allah, tapi Allah tu mari letak di depan. Mari letak di depan Allah, wallaha arju. Itu hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah aku harap. Dia akan mari makna hanyalah, hasar dia panggil. Dia masuk daripada mimbabit taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra, daripada bab mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang, itu memberi makna hasar. Hasar ni makna tersimpan. Artinya la arju illallah, tidak aku harap melainkan Allah, akan Allah Ta'ala sahaja. Macam kita baca Fatihah tu lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ayat biasa na'buduka wa nasta'inuka. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, na'buduka kami menyembah akan dikau, wa nasta'inuka kami meminta tolong akan dikau, gitu je makna dia. Maka memberi orang panggil waham, kami menyembah, wa na'buduka kami menyembah akan dikau wahai Allah, tapi bukan hanya kamu saja, benda lain pun kami sembah juga. Wa nasta'inuka kami minta tolong akan dikau wahai Allah, artinya bukan hanya engkau kami minta tolong, selain daripada engkau pun kami minta tolong juga. Itu jadi nak bagi makna tu hasar, makna tersimpan, tidak kepada yang lain. Ka yang sepatut berada di belakang, wa'i letak depan. Jadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi maknanya hanya kepada engkau sahajalah, tidak pada yang lain kami menyembah, dan hanya kepada engkau sahajalah, tidak kepada yang lain kami minta tolong. Itu dia panggil makna hasar, dia panggil. Maknanya tersimpan. Nak melambangkan tauhid kita, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi seperti ini jugalah Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia tak kata arjullaha, aku harap akan Allah, tidak. Tapi wallaha arju. Jadi maknanya apa mana? Hanya kepada Allah taala sahajalah aku berharap. Nah, la arju illallah, tidak aku berharap melainkan hanya kepada Allah taala sahaja. Itu. Itu makna dia panggil tersimpan, melambangkan ketauhidan yang ada dalam hati kita orang mukmin. Jadi apa makna raja? Harap. Dia panggil raja, harap. Bukan rojak buah tu, bukan. Raja, harap. Iaitu ma qaranahu amalun, benda yang kita nak disertakan dengan amal, itu dia panggil harap. Wa illa, dan jika tidak begitu, maknanya kita nak tapi tak beramal. Nak syurga tak beribadat pada Allah, tak nak masuk dalam neraka tapi tak tobat maksiat, bahkan duk berahi buat. Itu dia panggil umniyatun, angan-angan mak jening saja. Jadi Allah Ta'ala tak guna dalam Quran siapa yang angan-angan mak jening, tak. Tapi Allah Ta'ala kata siapa yang harap. Tu mana dalam suratul Kahfi kita dah baca ni hari Jumaat ni. Akhir suratul Kahfi Allah Ta'ala kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju wa man kana yarju liqa'a rabbih, mana-mana orang yang yarju rojaan, artinya harap. Mana-mana orang yang harap liqa'a rabbih, akan bertemu dengan janji Tuhannya yang baik, maknanya falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Ada amalan yang baik. Amalnya ada yang basah hati, ada yang basah badan. Basah hati yang terpentingnya ialah akidah. Akidah yang baik iaitu imanu billah. Sebab itulah sahabat tanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, apakah amalan yang paling lebih sekali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu billah, beriman dengan Allah. Beramal juga beriman dengan Allah. Iya, beramal dengan hati dia panggil. Bahkan lebih bila kita beriman dengan Allah. Sampai bila kita beriman dengan Allah? Sampai mati. Kita beriman Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni sampai bila? Sampai mati. Kita beriman mesti Allah sedia, tentu tidak dia baharu. Dalilnya alam ini sampai bila? Sampai mati. Maka walau kita tidur ke, walau kita makan ke, hati kita tu pegang pacak dah. Orang panggil kita tu beramal dengan amalan yang baik, iaitu iman. Orang yang berakal dia akan pilih yang baik. Orang yang tidak berakal dia tidak boleh beza antara baik dengan jahat. Dia tak boleh nak beza antara husni wal qabih, antara yang elok yang baik dengan yang keji yang jahat. Dia boleh beza. Mana yang keji yang jahat? Kufur, maksiat. Itu keji, itu jahat. Maka orang yang berbuat maksiat, orang yang memilih kufur dalam hidup dia, maka orang ni orang tidak berakal. Sebab itulah dalam suratul Mulk kita dah baca tu kan, sebelum nak tidur. Ya, sana baca sebelum nak tidur, tapi oleh kerana kita balik rumah memang tak baca dah.
duduk mengekeng depan Netflix tengok Hindustan. Maka inisiatifnya banyaklah ni masjid surga baca al-mu dulu. Nah, bagus tu baca al-mu tu bagus. Cuma jangan tinggal wirid lepas semaya itu. Nah, kalau sunnahnya wirid lepas semaya ayat kursi, istighfar, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali itu orang panggil wazifah bagi sembahyang. Jadi lepas semaya Isya wirid dulu. Lepas wirid baca surah al-mu. Tutup ngadok tak apa. Nak cepat kan. Ni dak. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaduh nak pergi ke mana. Nah, al-mu tu kita baca rumah seorang-seorang tak apa. Itu kelebihan dia. Mudah-mudahan aman daripada fitnah kubur. Apa Allah Taala sebut? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata oleh orang kafir dalam neraka sa'ir, kalaulah mula kunna kita di dunia ni nasma'u, dengar orang mengajar, hadir ke majlis ilmu, dengar orang mengajar, au naqilu, au dengan makna wa naqilu, wa dengan makna ma'i, ma'iyah dia panggil. Kalau hadir saja tubuh badan tapi otaknya khayal entah ke mana, tak hadir ke. Mari kuliah maghrib tapi duk nyandar dinding tidur. Pospelme nyandar lekak dinding tidur tak hadir. Hadir dengan makna apa? Wa naqilu, serta berfikir, guna akal. Artinya kalau orang tu tidak guna akal, dia pilih yang buruk, dia tidak ada akal. Walaupun ada akal gharizi dia panggil. Akal gharizi ni akal yang Allah Ta'ala bagi juga kepada binatang. Tahu ni makannya, tahu sakit perut, nak berok, nak bini, nak tidur, nak berok cari jamban, nak tidur cari kandang, lapar cari makan. Kok lagu tu lembu buat reti tu, tu orang panggil akal gharizi. Tu kalau kita dengan lembu tak ada beza mana, cumanya kita makan burger dah. Lembu makan rupuk, itu ialah bezanya. Pakai burger, lembu makan burger ke? Tapi hak beza kita dengan binatang ni kan apa? Lahum qulubun. Ada orang panggil akal yang bernama qulub. Apa? Akal nurani. Akal yang berdibangsa pada cahaya. Akal ni lah dipanggil tamyiz. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Apa? Membezakan yang baik dengan yang buruk. Sebab tu orang budak-budak kan boleh makan sendiri, boleh basuh berak sendiri. Ini orang panggil apa? Orang yang mumayyiz. Apa? Makan sendiri tu bagus, baik. Kadang-kadang orang nak suap tu dia malu pula. Saya besar dah rasa. Orang nak basuh berak dia tu malu dah. Apa? Saya rasa besar dah, malulah, tak payahlah basuh berak saya basuh sendiri. Budak kecil tu. Kecil lagi tapi dia mumayyiz. Apa? Boleh beza antara yang baik dengan yang buruk. Jadi orang yang berakal tu orang yang boleh membeza yang baik dengan yang buruk, serta dia pilih yang baik. Iman baik, ibadah baik, taat baik, kufur buruk, maksiat buruk. Jadi dia tinggal hak buruk, artinya dia berakal. Jadi kalau orang yang memilih yang buruk sedangkan dia ada akal, artinya akal dia hanya akal gharizi, bukan akal nurani. Setara dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Kasar sikit tu dah sini. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada baginya tu qalbu, tapi tidak mahu memikir, tidak mahu menggunakan akal untuk berfikir dan tidak memilih yang baik. Maka orang ni ulaika kal an'am bal hum adall. Itulah Tuhan kata serupa binatang ni tu. Bahkan teruk pada binatang lagi. Tu berat ke? Tu bahasa Quran. Ya, bahasa Quran ni kadang-kadang lembut, kadang-kadang kasar. Kita ni kira hak lembut, belaka baru juh apa dah.
Quran ni dia pandai. Ada masa kita bercakap bergalu, ada masa kita tegah sikit, ada kita sumpah tu boleh, tak apa. Dah nampak bodoh sangat, Tuhan kata qul mutu bi ghairikum. Jawab gini Nabi Muhammad, mutu bi ghairikum, maaflah mu dengan kemarahanmu tu. Kasar kata, kasar. Kenapa orang kita apa ustaz cakap mapu-mapu ni? Oh, Tuhan cakap gitu kan? Tuhan ajar aku jawab gitu. Kok mana? Kok ni bodoh bengok sangat. Nah. Baik. Dua orang panggil arju rajaan. Artinya apa? Kita nak benda serta kita beramal. Jadi kalau kita nak syurga, kita beramal dengan amal ibadat taat. Nah, kita tak nak pada neraka, kita taubat daripada maksiat. Nah, itu orang panggil raja, harap. Kalau tidak lagu tu dia panggil umniyatun. Baik. Kalau gitu apakah Syekh Ibrahim Al-Laqani harap? Wallaha arju, dan akan Allah Ta'ala sahajalah aku harap. Harap apa? Fil qabuli, pada qabul. Apa qabul? Qabuli a'mali, pada terima amalan-amalan aku. Itu tu apa makna qabul? Qabul artinya ar-ridha bi syai'i wa ithabatu alaihi. Itu dipanggil qabul. Terima ni maknanya ar-ridha bi syai'i, Tuhan setuju dengan sesuatu tersebut, wa ithabatu alaihi, dan dibalas pahala kerana perbuatan tersebut. Itu dia panggil qabul. Jadi kita semaya puasa ni, nak masuk Ramadan ni kan, puasa. Apa yang kita harap? Qabul. Minta Allah Ta'ala makbul, terima. Tapi terima tu dengan syaratnya ya'ti biha ala al-wajhil ma'muri bihi. Kita mendatangkan ibadat taat kepada Allah tu di atas jalan apa yang dia kehendak. Tu kalau kita semaya tidak mengikut sebagaimana garis panduan yang dia kehendak, meliputi zahir dan batinnya, tahu syarat wajib, syarat sahnya, rukun qauli, fi'li, qalbinya, syarat bagi tiap-tiap rukunnya, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang secara zahirnya, dan meliputi sembahyang-sembahyang yang batinnya, apa daripada tazallulnya, tadarruknya, takhasyuknya, banyaklah, tabazzulnya. Maka susahlah kita nak kata kita tu diterima. Tu. Kalau semata-mata sah saja belum tentu terima. Itu beza tu sah dengan terima tu. Kita wa amal ibadat betul dengan rukun syarat yang kita belajar dalam ilmu fiqh. Maka tu baru sah. Ibadat kita tu sahihah, betul. Terima ke tak terima itu ditilik pada pandang batin hati kita. Karena sabda Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tu tidak menilik kepada rupa paras zahir kita, amal zahir kita, dan pakaian-pakaian kita yang zahir. Tak tilik tu bukan dengan makna tak tilik langsung, tilik, tapi bukan tilik dengan tilikan yang paling utama. Tilik juga kedua, ketiga. Lepas tu apa hak ditilik dengan tilikan yang paling pertama dan utama? Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang ditilik oleh Allah dengan secara utama dan pertamanya ialah hati-hati kita ni. Ikhlas ke tidak? Ada riak, unjuk, sum'ah, takabur ke tak? Ini semua tu membatalkan pahala. Bila sebut kata membatalkan pahala, berarti amal kita tu tidak diterima. Mardud dia panggil, bukan makbul. Jawab lawan bagi qabul iaitu raddun, mana dikembali ke balik. Mardud, ditolak. Tu atau rugilah kita, rugi. Sebab tu ilmu tasawuf pun jangan anggap lekeh-lekeh. Penting. Kenapa? Karena amal bila masuk riya, al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riya dalam amal kita batal pahala. Lepas tu tak beramal, kita nak masuk masjid, nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, bona usalli Allahu akbar, sudah riak adalah.
Malah semaya duduk dulu. Tarkul a'mali ajli riya, riyaul akbar. Tinggal amal kerana takut ke riya, tu riya besar lagi. Pada waktu mana? Mau tak mau kena mujahadah, bukan menjauh dah. Menjauh dah tak adil lah. Menjauh dah dengan masjid, dengan majlis ilmu. Kena mujahadah apa mujahadah? Jid wal ijtihad. Bersisi lengan bercawak kata bersungguh-sungguh lawan nafsu. Mana? Ada aduwika nafsukal lati baina jambaika. Musuh yang paling berseteru dengan kita, yang jahat sekali kata nabinya, ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kita. Maka sebab itulah ulama kata man tawahhama annalahu aduwan min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa yang menyangka kata diri dia tu ada musuh yang lebih jahat daripada nafsu dia, maka orang ni tak kenal mana diri dia. Tak kenal mana nafsu dia. Kan kita kan, kita orang hak jahat kan, orang hak caci kita, maki kita, celaka ke kita, khianat ke kita. Dah. Tu bukan orang jahat, tu orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Itu sisi pandang kita tasawuf tu gitu. Kita tasawuf lah ni, kita tidak kita tasawuf ni memang jahat nanti tu. Kalau kita tasawuf tak, tentu bukan orang jahat. Tu orang yang diuji, seperti mana kita juga diuji dengan dia, dia diuji dengan kita. Itu. Tahu jahat siapa? Nafsu kita. Memang nafsu kita paling jahat sekali. Berbanding dengan makhluk Tuhan, hak Tuhan buat ni, tak ada hak lebih jahat nafsu kita. Sebab tu salah kalau orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Itu salah. Bukan hadis Nabi. Tak tahu siapa bercakap. Barangkali orang tua-tua kita tu marah kalau kita bersaing dengan jin. Takut jadi tok bomo. Tak ada, bukan hadis Nabi tu. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu bukan hadis Nabi. Tak tahu kata-kata siapa, orang tua mana cakap lagu tu. Sebab kalau kita timbang dengan neraca ilmu, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Siapa sebaik-baik jin? Sahabat Nabi itu paling baik. Betul tak? Jin mengaji dengan Nabi ada. Dalam Quran ada suratul jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bahkan ada jin-jin yang meriwayat hadis kepada manusia sehingga manusia tulis kitab Musnadul Jin. Hadis-hadis yang sanadnya bersambung kepada jin-jin yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada jin hantar soalan kepada Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Misri. Tanya soalan. Ya anjing mari gonggong surat daripada saudara-saudaramu di kalangan jin, minta supaya menjawab. Jin pun mengaji juga. Jadi kalau kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, maknanya jin di kalangan sahabat Nabi hak mukmin hak sejahat-jahat manusia teruk pada Firaun lagi sahabat Nabi. Mana boleh terima itu? Tu tak betul tu. Yang betulnya sejahat-jahat jin jahat lagi manusia. Tu betul. Sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tuhan katakan malaikat hormat tu ada. Semua malaikat hormat, melainkan iblis tak mahu hormat. Cegah. Maka Tuhan kata kana minal jinni, adalah iblis itu daripada jin, fafasaqa an amri rabbih, derhaka dia dengan perintah Tuhannya. Jadi hak paling jahat tu di kalangan jin iblis. Sejahat-jahat jin iblis. Tapi jahat lagi manusia. Iya. Lebih teruk pada Firaun tu, teruk lagi pada iblis. Iblis ni dia kata qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Kata iblis, rabbi he Tuhanku, bi izzatika, dengan keagungan engkau. Iblis pun kenal Tuhan ni maha agung. Khalaqtani min narin, engkau jadikan aku daripada api. Tengok, iblis pun mengaku dia makhluk, dia bukan Tuhan. Tapi Firaun manusia. Firaun kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Tengok, iblis dengan gili kepala, berani binatang ni. Aku tak berani nak buat statement itu, kenapa? Begitulah kita pun ada lagi sakit baki anak beranak Firaun ni. Walau tak duduk Mesir, duduk Malaysia pun. Mana?
aku. Nah itu. Harta aku ikut aku. Nah, mulut aku ikut aku nak kejak kau. Nah, kaki aku ikut aku. Harta aku, pangkat aku, nah, bini aku, anak aku ikut aku kan. Rumah aku. Anania dia buat. Tu perang moden. Dah. Jadi jahat jin, jahat lagi manusia tu. Qi nafsaka la ta'man ghawailha. Jaga nafsu kamu. Jangan kamu tertipu daya dengan tipu dayanya nafsu. Kenapa? Li'anna nafsal insan akhbathu wa asyarru min 70 syaitan. Kerana sesungguhnya nafsu seorang manusia, nafsu saya seorang, orang lain tak sekira lah, nafsu saya seorang lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Nampak aja janggut, berserban, berjubah, bercelok, sugi kiri kanan telinga, wasabah atas tekak balik pergi. Jubah lah boleh habis tak kucing dah ya. Tapi kalau tak ada orang sia dia dengan iblis cium mulut. Tu. Tu nak kata nafsu kita ni lebih jahat daripada 70 ekor syaitan. Bahkan syaitan surrender. Tak orang ni demo memang otai. Nah, demo memang bosku. Habis. Tu orang panggil qabul. Apa? Ar-ridha bi syai' wal isabatu alaih. Itu dia panggil qabul. Apa? Tuhan setuju dengan sesuatu yang kita buat dan dibalas pahala kerana pekerjaan yang kita buat. Nafi'an, hal keadaan yang memberi manfaat. Dia minta supaya risalah dia ni Allah Ta'ala bagi manfaat. Nah itu. Panjang kalau syarah kita nak baca ni. Tak apa. Artinya manfaat ni kita sekarang bermanfaat ni. Ni pengarang dia ni bukan duduk di Malaysia ni. Mesir. Lama mana dah meninggal dunia ni. Ada tulis tak? Tak ada tulis. Tahun berapa dia wafat? Wafat 1041 Hijriah. Abad yang ke-10 lah. Nah, abad ke-9 ke-10 lebih kurang gitu. Lama mana dah kita ni? 1041 Hijriah. Kita 1400 berapa dah ni? Nah, tapi manfaatnya berpanjangan sampai kita pun baca jugalah. Walaupun tidak syarah dia, nazam dia pun kita baca juga. Artinya qabul tak? Qabul. Bahkan Jauharatul Tauhid ni salah satu silibus wajib, bukan hanya di pondok-pondok, di Al-Azharus Syarif dan di universiti Islam yang lama, yang tua, seumpama Khairawiyun, Al-Azhar Asy-Syarif sendiri masih menggunakan teksnya Jauharatul Tauhid dengan bagai-bagai syarah, banyak syarah dia. Artinya betul manfaat, qabul, iya. Tu nafi'an biha, manfaat. Minta Allah Ta'ala menjadikan risalah ni manfaat dengan dia, dengan ini risalah. Muridan fis sawabi tami'an. Nah, yang berkehendak pada pahala, halnya halaba. Jadi pahala ni kita nak, jangan orang panggil waswah 50-50. Tami'an, tomok. Tengok orang tomok. Kita biasa tengok orang cerita ke tu apa? Cerita ke bodoh dalam Netflix tu, Viking kau ada ni. You suka tu, you dah tengok tu. Nah, orang apa? Orang asli dia ni. Dia makan tomok no. Tu tomok. Pahala kita nak lagu tu, biar tomok lagu tu. Ni kita dak pahala teh lembek apa tak apa nak nampak mana pahala dia ni. Kalau duit juga, jom bersama saya ajarkan bagaimana ingin bermain saham, ada RM1 naik RM2, RM3 sampai RM1 patuh syariat. Tak handsome tak apa, janji kaya. Kita janji kaya apa? Segah lalu bunyi kaya ni kan. Muka apa panggil nampak dengan mata pahala duit. Pahala apa dia? Tak nampak. Lepas tu tak tahu mana. Kadang-kadang tu sah depan kosong, ia berebut nolak pula, berebut nak pergi depan dah. Gi duk pada tu cuma punggu gula weh. Gi piak mak ni piak punggu ni piak punggu ni. Gi. Pahala orang. Loh. Sepatut pahala dia kena tomok.
Al-isaru bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain pada ibadat tu makruh. Nah, tapi apa jadi gitu? Sebab tak nampak pahala. Dia tak nampak hot depan ni Ferrari, Lamborghini. Nah, gapo lagi ke? Bahasa kita lah ni gitulah. Nabi dulu unta dah, kuda gitu nah. Allah ni Ferrari, Lamborghini, Kubajini, gapo habis sebut gilah. Dia tak nampak tu. Kenapa? Mandu duduk belakang-belakang, relax. Heru tak gaduh ya. Heru tak gaduh. Tak berapa nak tomok mana bagi akhirat. Ada tu. Tu. Jangan muridan fis sawabi tami'an. Kita ni biar jadi orang yang tomok pada pahala. Nah. Ini kalau kita orang syariat ni pahala, kalau kita buat kerja amal nak pahala tinggi dah tu. Tinggi dah tu. Tak payah nak jadi orang sufi hak tinggi-tinggi sangatlah. Mana Tuhan tu, tu tinggi sangat. Kita ni buat amal ibadat, kalau nak ke pahala, nak ke syurga, tak nak ke neraka, takut ke neraka, tak si ke dosa, tinggi dah tu. Tinggi dah tu. Takut-takutnya dalam amal ibadat kita tu tak ada benda tu. Bapa buat, tahu. Malu orang kalau tak buat mari Jumaat, takut orang tak semai Jumaat pula. Takut kau orang. Nah, malu kau tak email, kau malu tak ngulu kau nak tunjuk kau orang kau kita ni orang kaki ibadat, kaki masjid, kaki semua. Habis. Hak tu hina sehina-hina. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa patut mu tukar benda hak kurang, hak hina? Mana dunia ni hina. Sebab tu nama dunia daripada dani, rendah, hina, lekeh. Patut tukar hak benda lekeh, hina, rendah ni dengan yang terlebih baik. Apa yang terlebih baik? Iaitu akhirat. Akhirat tu walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik. Kalau ulama mufassirin kata, kalau Tuhan kata walal akhiratu khair, cukup sedia. Memada orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab ni orang ada kepala otak, nak cerdas akal dia. Ada. Untuk dia gila dengan akhirat. Buat kerja untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Cukuplah. Tapi oleh kerana bukan semua orang ulul albab, jangan ramainya otak lembab ni. Walal akhiratu khairun wa abqa. Nah, ayat lagi dan kekal. Tu pun tak tipah linga nak ke akhirat lah ni. Gitu ke lah. Tu. Nak tahu sungguh hendak ke akhirat, tengok tabung masjid. Kita hala RM50 ke 50 sen. Dua tu tengok. Tapi kalau 50 sen pun ikhlas tak apa. Nah, jangan dok langsung. Nah. Dok langsung. Apa tabung? Minta sedekah semua, tak ada benda lain. Ni. Wih, dia marah pula orang minta sedekah. Tuhan kata bagus orang minta sedekah, dia marah pelik. Tuhan kata dalam la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tak ada kebaikan. Katsirin min najwahum, daripada banyaknya berkumpul bercakap-cakap ramai-ramai yuya-yuya ni, tak ada kebaikan illa melainkan yang ada kebaikan yang khaira man amara bi sadaqatin, orang yang suruh orang dengan sedekah. Sedekah weh ke masjid, sedekah weh ke madrasah, sedekah weh ke pondok. Bagus tu. Kita marah. Ni tak sedekah umum nanti, tak ada benda lain. Ya pelik gitu. Tuhan kata baik, kita nak marah. Nak terbalik hak Tuhan semua ni. Tu. Habis tu. Baik. Kemudiannya kita nak masuk kismul awalu al-ilahiyatu. Bahagian yang pertama dalam perbahasan ilmu tauhid ni ialah ketuhanan. Ilahiyat pun dia panggil, uluhiyat pun dia panggil, rububiyat pun dia panggil. Itulah ya, ketuhanan. Tidak ada bezanya. Bahkan dua-dua tu tidak saling terpisah di kita orang mukmin. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu. Segala puji tu hak Tuhan belaka, ilah, uluhiyah. Rabbil Alamin. Ilah tadi itu siapa? Rabb sekalian alam. Murabbi, pentarbiyah, penggerak, pentadbir sekalian alam ini. Itu rububiyah. Jadi sekali tu.
Jadi jangan kita kata tak memada tauhid uluhiyah, kena ada tauhid rububiyah, atau tak memada tauhid rububiyah, kena ada tauhid uluhiyah. Itu cakapan-cakapan yang kurang menghalusi dah. Kurang menghalusi. Ada orang cakap itu. Dia mengaji tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tak ada masalah. Tapi dia guna silibus tu dalam rangka untuk mengkafirkan orang-orang Islam yang tidak mengikut cara pandang dia. Tu. Dia kata apa? Tak memada tauhid rububiyah, kena ada tauhid uluhiyah, baru seorang itu tauhid. Jadi kalau tak memada tauhid rububiyah, kenapa muka nakir tanya kita dalam kubur, man rabbuka, tidak man ilahuka? Ada? Ada? Jangan pisah-pisah lah tu. Sekali dah kita orang mukmin tak ada beza dah. Tauhid uluhiyah, rububiyah sama. Kena kata Allah tu. Dialah yang esa, dialah yang menyuruh kita dengan amal ibadat yang wajib kita kena taat. Gitu. Jangan dibeza-beza ke. Dia kata apa? Tauhid rububiyah ni orang kafir pun ada. Ya belah. Orang kafir ada tauhid rububiyah. Dah kalau tak ada tauhid, kafir buat apa lagi? Islam lah. Dah. Orang kafir pun ada tauhid rububiyah. Loh, pas Nabi mari buat berapa mudah ada tauhid dah. Dah, orang kafir tu musyrik, bukan muwahhid. Sebab tu Nabi diutuskan untuk menyatakan tauhid. Depan tu kita sebut dah dulu kan. Kita ni lah, Syekh sebut dah. Mana? Alan nabi ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu 'anit tauhidi. Nabi ni datang dengan tauhid. Wa qad khalad dinu 'anit tauhid. Sesungguhnya telah sunyi hilang agama ketika itu daripada tauhid. Itu. Jadi ketika itu orang musyrik menyengutukan Allah. Maka Nabi datang untuk menyatakan tauhid. Itu. Macam mana pula orang musyrik boleh jadi muwahhid tauhid pula? Habis. Sakit ke ni telinga? Satu saya suka cacing gini payah telinga ni jadi sakit pedih. Dia kata apa tengok? Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ya'rifa ma qad wajaba. Fakullu man, maka bermula tiap-tiap orang kullifa syar'an, diberati pada syarak, yakni orang yang ditaklif. Kita ni mukallaf, ditaklif dengan hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Ma fihi kulfatun, itu dipanggil hukum taklifi. Hukum yang ada padanya itu keberatan, berat. Wajib berat, sunat pun berat. Haram nak tinggal, ramai mana orang berat nak tinggal benda haram. Makruh, berat nak tinggal. Sedap. Berat dah berat. Mahal pula tu, dah habis kotak berapa? Nak isap tu boleh isap gitu, nak ada lighter, nak cucuh lagi, berat dah. Berat. Tu. Baik, kita sambung mula-mula insya-Allah. Ada sikit. Wajib apa tu? Alaihi an ya'rifa ma qad wajaba, atasnya bahawa mengetahui ia akan barang yang telah wajib. Artinya kita mukallaf ni wajib kena mengaji ilmu fardu ain. Salah satunya ialah ilmu tauhid. Kita sambung semula pada insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.